Jadi kepada Pengiran Najah Joya ya. Bila mula bergiat di bidang seni mencipta lagu ni Pengiran Najah? Tahniah juga kita ucapkan kerana berjaya mencipta liriknya. Alhamdulillah. Tahniah juga kepada Awangku Haji Khairul Amilin yang begitu sangat giat berusaha dalam hal ini. Sebenarnya saya bergiat dalam bidang bidang penulisan lirik lagu ini sejak saya di bangku sekolah. Tetapi waktu itu kalau kita lihat senario keadaan di negara kita di zaman remaja saya mungkin seera dengan Salma sendiri. Betul. Teman lama ni baru jumpa di sini. Penerbit juga ya, Jasa Erah agaknya. Jasa Erah juga. Ketika itu saya suka mencipta puisi-puisi, bahasa berirama, sajak umpamanya, dan lirik lagu. Tetapi saya simpan dalam catatan dari remaja ketika itu saja. Sekarang baru dibuka. Sekarang baru dibuka. Semua sesuai lah dan keadaan masa itu kan. Laluan untuk remaja ketika itu sangat terhad. Sebab itu Awangku Khairul Amilin ketika ini sangat beruntung dan remaja lain beruntung sebab laluan itu banyak untuk diceburi. Jadi nampaknya apa ni sudah lama disimpan, baru dikeluarkan. Itulah orang lama ni jangan main-main tau. Ya, apakah Pengiran Najah memang minat dalam penulisan ni lah? Memang minat ya? Alhamdulillah. Seperti nyatakan tadi. Penulisan di bidang-bidang lain juga macam mana? Memang saya sangat berminat dalam bidang penulisan. Apa saja yang saya lihat akan saya tulis. Termasuk melihat Salma lah. Ini bahaya ni. Jadi sebenarnya saya meminati bidang penulisan yang lebih bersifat akademik. Akademik di samping penulisan kreatif yang lain, iaitu penulisan puisi, sajak dan lirik lagu. Itu yang sebenarnya lah. Ni kalau orang pemuisi penyajak ni apa yang dilihat, kalau bunga pun boleh jadi sajak. Jaga ya kru-kru kamera semua ni boleh jadi sajak-sajaknya keluar ni lepas ni. Jadi bagaimana pula mengenali Pengiran Awangku Haji Khairul? Khairul ya. Saya salah sebut tadi. Maaf Awangku, sudah popular salah sebut pula, mana boleh. Jadi bagaimana mengenali? Ada pertalian keluarga kan misalnya? Jawapannya begitu komprehensif sedikit ya, Salma. Sebab sebenarnya Awangku Haji Khairul Amilin. Khairul ya? Khairul. Susah menyebut ya. Khairul Amilin. Mesti ada H-nya berbunyi ya. Awangku Haji Khairul Amilin bin Pengiran Haji Yahya. Bapa kepada Awangku Khairul ini Pengiran Haji Yahya bin Pengiran Haji Abu Bakar. Haji Cucu. Haji Cucu. Itu neneknya Haji Cucu. Pengiran Haji Cucu. Neneknya Pengiran Haji Cucu itu kalau aturan kita ni dalam bahasa Brunei ya, pupus sekali dengan neneknya. Jadi saya ni aturan neneknya lah. Nenek kepada Awangku Khairul Amilin. Muda lah. Tapi kalau depan orang jangan panggil nenek lah. Neneknya. Selain daripada itu, yang mengukuhkan lagi pertalian itu ialah apabila Awangku Haji Khairul Amilin menjadi pelajar. Pelajar saya sendiri dalam kelas saya sendiri. Seronok juga ceritanya ya. Sewaktu dia menuntut di Maktab Duli Pengajian Muda Al-Muhtadi Billah. Jadi di situ saya nampak Awangku Khairul Amilin ini mempunyai bakat yang begitu menyerlah. Sehingga saya menguji dia tanpa disedari. Saya menguji, saya buat satu lirik. Kebetulan ketika itu Maktab Duli berura-ura untuk mengadakan sambutan Jubli Perak.
Jadi saya mengambil kesempatan menggunakan bakat awangku itu, saya cipta satu lirik yang dinamakan Citra Gemilang Maktab Duli. Kata saya kepada awangku Hairul, kamu cipta melodinya, saya mau siap dalam masa yang singkat. Itu satu ujian yang mencabar kepada awangku lah. Jadi akhirnya saya rasa terharu juga kerana awangku Hairul Amilin dapat merealitikan lagu itu dengan begitu baik sekali. Itulah sebenarnya bagaimana saya mengenali awangku Haji Hairul Amilin. Jadi syukur alhamdulillah, jadi pertemuan satu keluarga dengan kata orang mufakat, membawa berkat ya. Dan awangku pula mengikut cakap ibu, cakap ayahnya, cakap nenek lagi ikut. Lagi bagus ya. Kebetulan juga sama bergiat di bidang seni ni. Adakah pandangan Peran Najah pula mengenai awangku Muhammad Hairul ni masa hadapan di bidang seni suaranya dalam penciptaan lagu terutamanya? Bagi pandangan pribadi saya lah, awangku Haji Hairul Amilin mempunyai potensi yang sangat baik, yang cemerlang dalam bidang dalam bidang penciptaan lagu. Sebab dari bakat beliau yang begitu tinggi potensinya, saya secara pribadi mengatakan bahawa awangku Hairul boleh memberi satu sumbangan, ya, memberi satu sumbangan bukan saja kepada dirinya, tetapi kepada masyarakat kita di Brunei, khususnya masyarakat remaja, belia, dewasa yang ada di negara kita, dan mungkin juga kepada dunia, dunia, ke seantero dunia. Doa tu ya, awangku. Ini untuk pandangan yang lebih jauh lah, sehingga sekiranya diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan jadi pelajar terbaik, penyanyi terbaik dan pencipta lagu terbaik. Kalau boleh semuanya terbaik ya, awangku. Mudah-mudahan. Apa harapan Peran Najah pula untuk bidang nyanyian dan penciptaan lagu-lagu di negara kita lah, khususnya tentang Simponi Tanah Air 2004 dan seterusnya nanti? Saya mungkin juga pihak-pihak lain, terutama penyanyi-penyanyi yang ada di Brunei ini dan pencipta-pencipta seni, pencipta lagu, berharap semoga tidak hanya pihak RTB yang memainkan peranannya dalam rancangan seperti ini. Kita berharap juga kepada pihak swasta yang banyak duit atau cubalah adakan suatu rancangan seperti ini untuk kita menempatkan remaja kita, belia kita, daripada mereka terjalan-jalan ke sana kemari, baik kita dipanggil mereka itu untuk menyertai rancangan seperti ini. Di samping kita mendedahkan bakat mereka yang ada, dan misalnya bagi pihak sekolah, maktab-maktab ataupun pihak kurikulum sendiri, saya kira mereka boleh mengadakan rancangan seperti ini untuk mencongkel bakat pelajar kita yang ada di bangku sekolah, kerana mereka mempunyai potensi yang sangat tinggi jika kita memikirkan dan melihat keadaan mereka di sekolah pada hari ini. Kadang-kadang dalam sesebuah sekolah itu, Salma, ada kanak-kanak yang gagal dalam bidang akademik, tetapi yang menakjubkan, mereka ini mempunyai bakat dalam menyanyi, mencipta lagu. Nah, jadi mengapa harus kita biarkan mereka ini, bakat mereka ini. Jadi selain itu, saya juga berharap di suatu hari nanti, dan memang sudah tiba masanya lah bagi negara kita Brunei Darussalam yang sangat dicintai ini untuk menubuhkan institusi pengajian muzik. Jadi kita boleh menyalurkan anak-anak muda kita ini ke sana. Kalaupun mereka gagal dalam bidang akademik, mereka masih ada pilihan yang lain. Jadi itulah harapan dan saranan saya. Itu harapan dan
cita-cita yang dicadangkan oleh seorang guru ya. Kalau tadi nenek berhadap cucunya, sekarang sebagai seorang guru pula. Jadi kita harapkan apa yang dihasratkan itu akan, kalau semua pihak ya, akan sama-sama bekerjasama dan akan memberi sumbangan ya. Utamanya juga untuk mengharumkan nama negara kita. Ya, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih Wangku. Kalau tidak, saya kena denda Wangku tadi menari dan juga menyanyikan lagu ya. Tapi oleh kerana masa kita sampai di sini, sedikit penghargaan dan tahniah lagi ya Wangku. Mudah-mudahan berjaya, teruskan lagi ya usaha tersebut kerana dapat mengharumkan nama negara. Kita dipahamkan lagu-lagu ini juga akan dimainkan yang sudah-sudah ya, pemenang-pemenang dan pencipta tanah air ni diputarkan untuk lagu-lagu misalnya permintaan RTM dan sebagainya untuk keluar negara. Jadi tahniah juga dan terima kasih ya, terima penghargaan pada Hajah Nuridah Ibu kepada Wangku dan juga Pirana Joya Syabas sebagai seorang nenek dan juga pada guru ya, masyarakat negara kita. Kita dengarkan lagu ini dan kita akan terus kepada berita selepas ini. Kita nikmati lagu yang kedua ya Wangku. Baik. Ya, begitulah tadi kita dapat nikmati sebentar ya lagu yang membawa kemenangan kepada Wangku Haji Muhammad Hairul Amilin. Malah kita ikut